Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey. Hari ini saya akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini dalam kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, iaitu bab yang sangat menarik, bab yang majoriti murid-murid suka, iaitu pemakanan. Pemakanan. Faham? Bila sebut je pemakanan, semua akan seronok. Okey? Okey, mari kita lihat apakah yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Inilah dia bab yang ramai suka kan. Okey. Sebab apa? Sebab bab ni bab pemakanan. Okey. Nampak? Ada gambar-gambar buah, gambar sayur, gambar dapur pun ada, tempat makan. Okey. Nampak tak ada ayam situ semua kan? Okey. Saja je lah. Okay, kita teruskan pelajaran kita. Pemakanan sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Okey, faham tak situ? Baik, tanpa membuang masa, kita pergi kepada yang slot pertama. Okey, keselamatan makanan dan kualiti makanan. Okey, kita pergi kepada keselamatan makanan dahulu. Keselamatan makanan bermaksud makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Ni keselamatan makanan. Okey, makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat merangkumi makanan yang belum atau sudah dimasak. Okey, proses dia ni kat bawah. Okey. Yang pertama, memilih. Okey, memilih. Contohlah, saya bagi satu contoh. Kamu pergi pasar raya Segi. Bila sampai pasar raya Segi, kamu nak beli ayam. Contohlah, contoh saya bagi. Contoh, ayam. Bila kamu nak beli ayam, mestilah kamu nak memilih kan? Mestilah kena pilih. Takkan main ambil, main kaut dia apa yang ada kan? Okey, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik, yang kamu nampak macam okey ke, yang tak ada bau sangat kan? Okey, pilih yang terbaik. Okey, dah pilih yang terbaik, menyimpan pula. Baik rumah mesti kamu simpan dulu. Takkanlah kamu balik terus masak kan? Ada setengah orang disimpan dulu. Okey, simpan kat mana? Simpan dekat peti ais, yang di mana suhu mesti bawah 4 Celsius atau 5 Celsius. Okey, tak silap 4 Celsius. Okey, bawah 4 Celsius. Okey, seterusnya menyedia. Menyedia ni macam mana nak menyedia? Kenalah basuh dulu, cuci apa patut dulu. Jangan basuh pakai sabun ke apa pula nanti. Basuh pakai air yang bersih saja. Okey, basuh dengan cara yang betul. Buang darah-darah, buang mana-mana yang kalau kata ada kotor-kotoran apa-apa, buang dulu. Kalau ikan tu siang dulu, buang dulu benda-benda yang tak patut, macam ada apa? Perut-perut ikan tu kena buang dulu kan. Okey. Tu yang ketiga. Yang keempat pula memasak. Okey. Bila sampai memasak ni, benda-benda yang kita pakai tu semua kena pakai benda yang kalau tak berkualiti yang tinggi sekalipun, pakai benda-benda yang sihat. Contoh kalau pakai minyak, pakailah minyak yang baru. Janganlah pakai minyak yang dah pernah pakai goreng benda lain. Pakai lagi minyak tu. Jangan. Kalau boleh elakkanlah. Okey? Pakai minyak yang baru. Lepas tu potong ayam ke apa kat tempat yang bersih. Pastikan pisau semua bersih. Kuali bersih, dah cuci pakai semua. Okey? Pentinglah untuk masak tu. Okey, menghidang pula. Menghidang ni, hidanglah dengan baik. Makanan tu dah habis makan, tutup. Okey, masa nak hidang tu, pinggan tu pastikan bersih, dah cuci. Kebersihan sangat penting. Okey, baik, kita pergi kepada kualiti makanan pula. Kualiti makanan pula ialah makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna, seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Pengambilan makan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Pihak pengguna
dan pengusaha harus memainkan peranan masing-masing bagi menjamin kualiti makanan. Baik, sebagai pengguna, kita seharusnya mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Sementara itu, pihak pengeluar, pengilang dan penyedia makanan pula perlu mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Faham ya? Okey, kat bawah tu ada 2 gambar. Makanan terdedah adalah berisiko dan tidak selamat untuk dimakan. Okey, dia dah masak apa semua. Dia biar terbuka je. Tak tutup ke, tak tutup pakai turun saji ke apa-apa ke. Tak, kalau bungkus tu dia biar terbuka. Benda tu terbiar, tak baik Okey, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu memilih makanan yang berkualiti bagi membekalkan nutrien pada tubuh. Sayur tu pilihlah sayur-sayur yang fresh. Buah pun sama, buah yang fresh. Ayam, ikan, semua tu pastikan yang fresh, yang barulah. Okey? Baik. Memilih makanan atau minuman selamat. Okey, langkah pertama. Okey, atau panduan pertama. Melihat keadaan luar bungkusan. Elak membeli makanan atau minuman di dalam bungkusan yang telah koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemik, karat atau penutup terbuka. Kadang pergi tengah tempat beli botol apa susu ke apa, terbuka botol penutup dia kan. Jangan beli kalau boleh lah. Dan bungkusan yang telah berubah warna. Nampak dia kalau berubah warna tu maknanya dah lama sangat lah tu. Okey. Nombor 2, tempat penyimpanan yang sesuai. Mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran. Contohlah, kalau kata kita letakkan tempat air ke apa, tempat yang panas. Contoh kita pergi letak atas peti sejuk ke kan, atas peti sejuk kan kadang panas kan. Kita pergi atas situ, letak atas apa lagi. Tempat-tempat yang tak sesuai lah, tak sesuai. Jangan letak tempat yang tak sesuai. Kena tengok kesesuaian tempat. Kadang setengah makanan boleh tahan dalam keadaan suhu bilik yang biasa. Ada setengah makanan tak tahan. So kena letak dalam peti ais ke apa-apa kan. Cari tempat yang sesuai. Okey. Baik. Yang ketiga, gunakan deria. Okey, lihat bau dan rasa semasa memilih makanan atau minuman. Okey. Melihat tu tengoklah keadaan fizikal macam mana. Okey ke tak okey. Berubah warna ke tak, apa semua. Okey, bau sikit. Janganlah kamu pergi cium bau betul-betul makanan tu. Nampak sangat lah ni kan. Kalau kata ada orang tu, habislah nanti. Okey, lepas tu yang ketiga, rasa. Rasa tu bukanlah rasa. Contohlah kamu nak pergi beli nasi kat apa kat kedai kan. Nak rasa dulu Haji. Kamu pun rasa 2-3 pinggan. Jangan macam tu. Rasa tu berpada-pada lah. Contoh ada apa? Orang kata tester kan, orang panggil tester kan. Untuk rasa tu, makanan untuk rasa, boleh lah kan, sikit-sikit. Okey, baca tarikh luput. Ini sangat penting. Ini yang kadang-kadang ramai yang terlepas pandang. Jangan beli makanan yang telah tamat tarikh luput. Beli susu ke, beli tepung apa-apa kan. Tengok tu tarikh luput dia tu. Penting benda ni. Kadang kita main beli je, lepas tu balik tiba-tiba kena food poison lah, tak sihat apa, cerit berit lah apa kan. Rupa-rupanya tengok-tengok, alamak, tarikh luput pula makanan ni. Patutlah sakit perut kan. Janganlah menyesal kemudian kan. Tengok dulu siap-siap. Okey. Baik. Sini ada satu dialog ni. Okey. Membeli, ni suasana ni membeli makanan di dalam tin di pasar raya. Okey, saya baca anak dia tanya, "Ibu, makanan dalam tin ni telah luput tarikhnya. Jika begitu, makanan ini sudah tidak selamat dan tidak berkualiti untuk dimakan." Nampak? Mak dia kata, macam tu. Jawapan dia betul lah tu. Okey, yang kedua pula. "Ibu, bagaimanakah kita untuk memilih makanan yang sihat dan berkualiti?" Tengok jawapan mak dia. "Pastikan makanan tersebut tidak luput tarikh." Tu yang first. Okey, kedua, mempunyai logo halal. Yes, ini pun penting juga Dan yang ketiga, keadaan tin tidak kemik serta keadaan pembungkusannya masih elok. Faham? Kadang tin-tin kemik lah, tin-tin yang kata macam susun tin yang kemik bagai semua kan. Tu kalau boleh jangan belilah. Okey? Cuba cari yang elok sikit. Okey, seterusnya, bagaimanakah pula untuk menilai makanan itu masih selamat? Okey, ibu dia menjawab
kita boleh melihat pada maklumat yang dilekatkan di luar tin. Kadang kita boleh tengok kat belakang tu ada maklumat. Okey, fat berapa gram, protein berapa gram, karbohidrat berapa gram. Benda tu pun kadang membantu itu bukan sahaja dia bagi tu. Ada sebab tu. Okey, cara penyimpanan makanan dan minuman yang selamat. Okey, cikgu dia menjawab mengajar. Murid-murid sila cari maklumat dalam laman web berkaitan cara penyimpanan makanan dan minuman yang sihat. Okey. Jadi murid lelaki tu pun seorang cari. Okey, dia pun beritahu cara penyimpanan makanan yang sihat. Yang pertama, simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Apa dia makanan yang mudah rosak? Contohnya sayur. Apa lagi? Sayur, ikan, ayam. Apa lagi? Susu. Benda-benda yang boleh rosak dengan cepat. Okey? Okey, pastikan makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Ni janganlah. Okey, letakkan di sejuk bahagian yang beku tu Ini yang untuk ayam dan makanan-makanan yang ikan atau ayam lah, atau daging. Okey, seterusnya pastikan penyimpanan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 Celsius jika telah dibuka. Kena letak dalam peti ais lah maksud ni. Okey? Maksudnya disuruh letak dalam peti ais. Peti ais adalah tempat sesuai untuk letakkan makanan yang terbuka ataupun yang dah dimakan ke, ataupun yang makanan-makanan yang cepat rosak ke kan. Peti sejuk adalah tempat yang sesuai lah. Okey, seterusnya. Pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Nampak? Contohlah mak kamu masak pagi tadi. Nasi goreng ke apa kan? Nasi goreng ke lah, ayam paprik ke apa-apa. Lepas tu kamu pun tunggu dia masak, dia biar atas meja tu. Tunggu sampai kamu balik sekolah. Kamu balik sekolah pukul 2 petang. Dia masak pukul 9 pagi. 9.10, 10.11, 11.12, 12.1. Kamu balik pukul 2. Dah 5 jam dah tu terbiar atas meja tu. So agak kurang elok lah kalau makan. Okey? Dia boleh terdedah dengan kuman, bakteria yang tak elok lah. So kalau masak tu biar makan cepat-cepat. Kalau tak dia habiskan, letak dalam peti ais tu. Lepas tu panaskan balik, boleh makan balik. Okey? Baik, ada latihan pengukuhan di sini. Lengkapkan silang kata dan juga cara mengekalkan keselamatan dan kualiti makanan. Okey. Bolehlah jawab dan juga hantar kepada saya. Sekiranya kalau ada apa-apa masalah ataupun tidak jelas, tidak faham, bolehlah bertanya kepada saya. Okey? Faham? Dengar dah. Itulah tadi serba sedikit penerangan yang sangat mendalam dan cukup jelas dalam bab pemakanan. Okey? Mana-mana yang selama ni makan dengan salah ke, tak tahu cara pilih makanan ke, makanan tu tak kena lah, ini tak betul lah. So, gunakanlah ilmu-ilmu yang telah diajar oleh saya hari ini dalam kehidupan seharian anda. Okey? Saya harap ilmu yang saya sampaikan pada hari ini berguna dalam kehidupan seharian anda. Okey? Sekian, terima kasih.